Hai, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik, sebelum kami meneruskan perbincangan berkenaan dengan tajuk yang kami pilih pada kali ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu kami daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, saya Jonius bin Atang, yang kedua Nur Salilah binti Yunus, dan yang ketiga adalah Muhammad Sazwan bin Muhammad Norizan. Hai, baiklah. Tajuk yang kami pilih untuk dipersembahkan kepada anda pada kali ini adalah isu-isu pendidikan. Isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Jadi di dalam tajuk ini, ahli kumpulan saya akan memberikan pandangan berkenaan dengan apakah faktor-faktor, apakah langkah-langkah penyelesaian, dan apakah kesan atau implikasi kepada masyarakat, khususnya pendigitalan dalam sistem pendidikan pada hari ini. Assalamualaikum, saya Nur Salilah. Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, corak pembelajaran di dalam sistem pendidikan telah berubah dan norma baru tidak terjangka dalam akal fikiran. Segala yang berkaitan dengan internet akan menjadi satu keperluan di masa kini. Pembelajaran dalam talian iaitu online learning sejak kebelakang ini menjadi semakin popular akibat penularan wabak COVID-19 secara tiba-tiba yang telah mengejutkan seluruh dunia. Senario ini telah memberikan kesan terhadap seluruh aktiviti harian seperti pematuhan SOP, aktiviti ibadah, pekerjaan, malah suasana pendidikan juga mengubah landscape sosial dalam dunia. Apabila melihat perubahan dalam kehidupan iaitu pendigitalan, iaitu the digital transformation, tidak mustahil ia menjadi norma baru dalam kehidupan sejagat. Justru, terdapat pelbagai kemudahan yang sebenarnya memberi banyak manfaat dari segi kos dan sebagainya di dalam pelbagai industri, dan kebanyakan industri dan organisasi serta agensi telah mengambil cabaran pendigitalan sebagai wadah ke arah dunia tanpa sasaran, dan proses itu sedang berlaku di abad ini. Sejarah pembelajaran secara maya telah digunakan pakai pada awal 90-an, namun terdapat beberapa kekangan di kalangan pelajar dan para pendidik kerana pada masa itu tahap penguasaan ilmu digital pada tahap yang minimal. Di negara Eropah dan Barat, perkembangan teknologi ini sangat pesat seperti Amerika Syarikat dan sebagainya. Namun di peringkat Asia, situasi ini tidak berkembang seperti di mana di luar negara. Penularan wabak COVID-19 telah memberi implikasi besar terhadap seluruh dunia, termasuklah masyarakat di Malaysia. Malah salah satu perubahan ketara dapat diperhatikan adalah kesan daripada penularan wabak ini adalah dari segi capaian internet dan penggunaan teknologi digital di kalangan pengguna. Masyarakat dilihat semakin serasi dengan penggunaan kemudahan teknologi digital. Tambahan pula, ia telah menjadi satu keperluan wajib bagi setiap ahli keluarga, khususnya kemudahan pembelajaran dalam talian kepada anak-anak mereka. Justru, implikasi daripada gejala ini adalah ramai kanak-kanak pasca pandemik yang mempunyai kepakaran dan akses yang mudah terhadap capaian internet. Malah ibu bapa juga semakin ramai memberi galakan terhadap anak-anak untuk memiliki peranti elektronik peribadi. Tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR, secara teorinya kita dapat melihat anak-anak semakin celik IT dan tidak ketinggalan kerana mendapat pendedahan awal dengan. Assalamualaikum, saya Nur Salilah. Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, corak pembelajaran di dalam sistem pendidikan telah berubah dan norma baru tidak terjangka dalam akal fikiran. Segala yang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang mendapat pengetahuan dalam era globalisasi digital adalah seperti berikut. Pertama, ketiadaan peranti dan juga jaringan internet yang sempurna. Penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia semenjak tahun 2019 yang lalu adalah merupakan salah satu punca utama kepada peralihan kaedah pengajaran serta pembelajaran secara dalam talian.
Mengimbau semula di masa dahulu, teknologi internet mula diperkenalkan di negara ini sekitar tahun 1983 dan pada tahun 1991, rangkaian komunikasi internet secara bersepadu menerusi capaian internet dengan kelajuan 64 kbps telah diperkenalkan di negara ini. Namun, hakikatnya adalah capaian internet di negara ini adalah antara rangkaian yang paling perlahan dan yang paling mahal di dunia. Justru itu, kekangan berkenaan ketiadaan peranti yang sesuai bagi kegunaan pelajar serta jaringan internet yang sempurna adalah sangat membimbangkan. Khuatir, pelajar tersebut akan terus tercicir daripada pembelajaran dan pengajaran serta akan terus ketinggalan dalam pelajaran. Ianya adalah satu cabaran yang besar kepada para pelajar yang tidak mempunyai peranti yang sesuai. Kerana mungkin keadaan dan keupayaan keluarga pelajar tersebut untuk menyediakan peranti mungkin atas dasar keuangan. Seterusnya, ketiadaan peranti dan jaringan internet yang sempurna juga telah menyebabkan sistem pembelajaran secara maya tidak dapat dijalankan serta dilaksanakan secara menyeluruh di kalangan pelajar. Seperti yang sedia maklum, para pelajar juga datangnya dari pelbagai kawasan penempatan, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Ianya juga adalah satu cabaran yang besar buat warga pendidik apabila berhadapan dengan situasi ketiadaan peranti yang sesuai serta capaian internet yang akan menyukarkan kelancaran serta pelajaran perjalanan proses pembelajaran. Baiklah, yang kedua, persekitaran hidup pelajar yang kurang kondusif. Menurut kajian pakar, menunjukkan tempoh berhadapan dengan skrin yang panjang bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal, bahkan turut mempengaruhi corak tidur dan seterusnya mengganggu emosi pelajar. Gangguan emosi ini akan memberi kesan yang sangat besar terhadap perkembangan mereka, terutamanya dari sudut perkembangan intelek, jasmani dan rohani. Justru, dalam hal ini, ibu bapa perlu memainkan peranan bagi membantu pelajar menyesuaikan diri dalam norma baru. Selain daripada itu, mungkin terdapat segelintir juga ibu bapa yang turut berkomunikasi dengan guru-guru sekiranya anak-anak mereka tidak dapat mengikuti kelas yang dijadualkan. Ini amatlah penting bagi memastikan pelajar mempunyai sistem sokongan emosi yang terbaik dan secara tidak langsung dapat membantu pelajar menguasai pelajaran. Persekitaran yang kondusif dan berusaha mengatasi kekurangan yang ada juga perlu diterapkan bagi membendung sebarang petanda ketidaksihatan di kalangan anak-anak dalam menghadapi sistem pendidikan baharu ini. Persekitaran yang selesa secara tidak langsung boleh meningkatkan fokus anak-anak untuk belajar dan serta memberikan keselesaan kepada mereka. Ibu bapa khususnya perlu menggalas sebahagian tugas bagi mengajar sebelum ini yang dipikul oleh guru-guru. Anak-anak juga perlu dipastikan adanya waktu riadah di rumah supaya mereka dapat memberi kelegaan setelah penat seharian mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, akan membantu anak-anak kembali bertenaga, malah mengembalikan emosi yang positif bagi mereka untuk terus belajar. Faktor yang ketiga, penguasaan kemahiran guru terhadap pedagogi digital. Pada zaman yang serba canggih ini, kemahiran dan penguasaan sepenuhnya terhadap ilmu berasaskan kepada teknologi maklumat sangat dititik beratkan agar semua masyarakat mendapat manfaat. Di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, peranan guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai penguasaan
dalam teknologi digital yang baharu dan menguasai ilmu berkaitan e-pembelajaran supaya lebih mudah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Para pelajar pada hari ini menunjukkan banyak pengetahuan dalam pelbagai aspek untuk mendapatkan kerjaya serta kerja yang lebih baik. Justru itu, pembelajaran secara kolaboratif amat penting. Peranti mudah alih seperti komputer, Weber, telefon pintar, tablet dan pelbagai alatan ICT yang lain boleh dijadikan platform meningkatkan pembelajaran kolaboratif. Maklumat diperlukan oleh pelajar semuanya ada di hujung jari mereka. Selain itu, sepanjang tempoh COVID-19 melanda negara, aktiviti pembelajaran melalui dalam talian adalah dilihat salah satu perubahan dalam aspek pengajaran, pentaksiran serta penyampaian ilmu. Google Malaysia menyokong KPM dalam menjadikan program D5 adalah sebagai satu program pembelajaran digital melalui Google Classroom. Melalui perubahan ini, akan dipastikan pelajar di Malaysia sangat kompeten dan secara digital untuk menghadapi norma-norma baru di alam persekolahan serta alam pekerjaan pada abad yang ke-21. Justru itu, penerapan literasi digital dalam kalangan guru-guru adalah diperlukan dalam mendepani cabaran pengajaran dan pembelajaran masa kini yang menuntut semua perkara dijalankan di atas talian. Terdapat beberapa kesan positif dan negatif daripada penggunaan digital sebagai alat pendidikan. Masa kini antaranya pelajar mengalami keciciran disebabkan penggunaan komputer dan gadget untuk pembelajaran secara digital. Ramai pelajar yang mengalami keciciran pelajaran disebabkan kurangnya jaringan internet dan peralatan untuk meneruskan kelas yang telah ditetapkan. Disebabkan oleh keluarga yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan jaringan, gadget dan peranti, terutamanya keluarga daripada golongan B40. Merujuk pada kajian Kementerian Pendidikan Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Chin dalam perbahasan di Dewan Rakyat berkata, 37% pelajar di bawah KPM tidak mempunyai sebarang peranti dalam pembelajaran dalam talian. Angka ini bersamaan 1.7 juta pelajar yang tidak mempunyai sama ada telefon pintar, tablet atau komputer, iaitu peranti yang menjadi prasyarat untuk membolehkan mereka belajar dalam talian. Ini bermakna jika takrifan di atas diambil kira, 1.7 juta pelajar sekolah rendah dan menengah secara automatik tergolong dalam kelompok miskin digital. Dan ini realiti yang amat menyedihkan. Melalui angka tersebut akan berlaku lebih ramai pelajar yang keciciran pelajaran pada masa kini, terutamanya yang berada jauh di pedalaman, kurang kemudahan asas, apatah lagi kemudahan internet. Apabila mengimbau kembali isu pembelajaran secara dalam talian dan hubungannya dengan masyarakat Malaysia hari ini, sudah tentu ia memberi tamparan hebat di mana masalah capaian internet dan adalah perkara yang sinonim dan sering menjadi perbalahan antara pemegang-pemegang telco dan kepentingan dalam perkara ini. Namun sejauh manakah ia dapat diselesaikan secara literal? Masalah capaian internet acap kali berlaku di kawasan luar bandar dan boleh dikatakan sebagai miskin digital, di mana terdapat segelintir pelajar yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapat capaian internet untuk meneruskan kelangsungan dan kemudahan untuk mengakses nota-nota pelajaran. Situasi ini seringkali berlaku di pendalaman Sabah dan Sarawak serta beberapa terdapat di Semenanjung, dan seperti yang diketahui oleh umum, di mana pada awal ketika dulu di awal negara dilanda pandemik COVID-19, seorang pelajar bernama Viviana Musibin yang gigih mendaki bukit dan memanjat pokok semata-mata untuk menjawab peperiksaan online telah menjadi tular. Justru itu, ia menggambar sedikit gambaran betapa sukanya untuk mendapatkan ilmu bagi mengelakkan daripada terpinggir oleh arus pemodenan. Jurang digital ini menyebabkan pelajar di kawasan luar bandar ketelan jauh di belakang, berbeza pelajar di kawasan bandar.
Perkara ini harus diberi penekanan serius apabila kita dapat lihat akan impaknya setiap kali peperiksaan peringkat nasional seperti SPM dan STPM. Pelajar di kawasan bandar menunjukkan peningkatan prestasi yang mendadak dari setahun ke setahun. Namun, hal sebaliknya berlaku kepada pelajar di kawasan luar bandar, di mana perasaan yang gagal kebanyakan daripada golongan mereka yang kurang berkemampuan. Pelajar di kawasan luar bandar seharusnya tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkembang dengan pesat. Langkah-langkah untuk merapatkan jurang digital ini harus diberi perhatian dan mendalam dan serius. Masalah jurang digital ini harus diselesaikan dengan kadar yang sederhana. Semua pihak mestilah menghulurkan tangan dalam memberi sumbangan, sama ada dalam bentuk kewangan dan juga bentuk buah fikiran. Kesemua pihak, sama ada kerajaan, ibu bapa, murid dan juga masyarakat harus menggembling tenaga untuk memastikan jurang digital dapat dirapatkan. Antara kesan lain adalah kekurangan motivasi. Kekurangan motivasi ini daripada ibu bapa menyebabkan motivasi para pelajar turut berkurang untuk meneruskan pembelajaran di atas talian. Hal ini kerana ibu bapa tidak mempunyai perhatian terhadap pendidikan anak kerana mereka lebih memberi keutamaan terhadap pekerjaan mereka dan pendapatan mereka sepanjang tempoh PDPR. Justru kurangnya sokongan dan dorongan daripada ibu bapa menjadi punca kepada kekurangan motivasi murid dalam meneruskan pembelajaran di atas talian. Maka kita sebagai ibu bapa perlu memahami kewajipan dan tanggungjawab ke atas pembelajaran anak-anak dengan menyediakan keperluan asas yang digunakan semasa pembelajaran atas talian serta selalu mendorong dan mendukung anak-anak bagi mengikuti pembelajaran mereka. Selain itu, penyalahgunaan gadget juga akan berlaku kerana apabila kurangnya motivasi daripada ibu bapa, para pelajar lebih cenderung menggunakan gadget dan akses sosial media dan permainan di dalam talian, dan akibat daripada kurangnya pengetahuan ini juga akan menyebabkan para pelajar yang terdiri daripada usia di bawah 18 tahun terdedah kepada laman web yang tidak sepatutnya, yang mengakibatkan pelajar-pelajar masa kini kurang beradab dan kurang berakhlak kerana peratusan terdedah kepada benda negatif agak tinggi. Diharapkan ibu bapa pasca akademik akan memperhalusi keperluan teknologi dalam kalangan anak-anak di rumah. Keperluan untuk celik teknologi maklumat adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Namun, pengawalan penggunaan peranti elektronik juga masih menjadi sesuatu yang sangat mustahak untuk kebaikan bersama. Jika kawalan yang sewajarnya tidak diambil perhatian, ia mengganggu perkembangan anak-anak yang bakal menjadi pelapis negara. Tanggungjawab ibu bapa tidak seharusnya dilihat dari penyediaan keperluan fizikal semata-mata. Malah keperluan mental dan sahsiah juga harus turut sama diberi perhatian untuk menjamin kelestarian masyarakat. Selain itu adalah kurang perbualan dua hala atau kurangnya berkomunikasi. Proses pembelajaran secara dalam talian ini menyebabkan kurangnya perbualan atau interaksi antara dua hala yang melibatkan antara guru dan pelajar serta rakan-rakan sekelas yang lain. Justru matlamat seorang pendidik tidak akan tercapai kerana kebanyakan guru sukar berinteraksi dengan pelajar atas faktor yang tidak dapat dielakkan. Hal ini kerana terdapat subjek yang memerlukan pihak guru dan pelajar berinteraksi secara berterusan bagi memberi kesefahaman yang baik. Sebagai contoh, mata pelajaran yang melibatkan teknikal dan sebagainya. Perkara sedemikian bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah rendah, menengah, malah turut berlaku di kalangan pelajar universiti. Namun demikian, setiap peringkat adalah berbeza impaknya kerana peringkat universiti, kebanyakan pelajar adalah matang dan mempunyai pemahaman dan usaha dalam menguasai sesuatu mata pelajaran, dan ia sangat berbeza di kalangan pelajar yang masih berada di sekolah menengah dan sekolah rendah. Antara implikasi yang lain adalah pencemaran bahasa. Penggunaan internet pada masa kini menyebabkan pengaruh di dalam komunikasi telah berjaya merubah penggunaan bahasa dan sosial budaya. Ini kerana penjajahan barat dari aspek pakaian, makanan, cara hidup dan bahasa itu sendiri telah menukar jati diri seorang manusia. Seperkara yang menarik di dalam dunia ICT atau internet ini adalah kerosakan daripada bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Perkara ini dapat dilihat dari segi tulisan ketika komunikasi secara bertulis. Di dalam mesej, banyak penggunaan bahasa yang telah dipendekkan seperti Assalamualaikum menjadi Askum, Assalam dan lain-lain. Penggunaan bahasa ini menjadi trend dan terbawa di dalam penulisan formal di dalam kelas dan pelajaran.
Dalam situasi pembelajaran secara dalam talian, sebarang permasalahan tidak dapat diatasi dengan segera kerana kebatasan dalam komunikasi, khususnya yang melibatkan kerja amali dan makmal dan sebagainya. Kurang perbualan secara dua hala juga menyebabkan kecenderungan pelajar terhadap kegiatan lain semasa proses pembelajaran dihalangi dan kehilangan fokus terhadap pelajaran yang diajar oleh guru. Walau bagaimanapun terdapat juga kesan baik terhadap penularan wabak ini kerana era pasca pandemik, kanak-kanak dan pelajar terus mendapat akses secara dalam talian dan boleh menerokai dunia baru dalam perkembangan dunia digital, di mana setiap permasalahan yang memerlukan kemahiran yang tahap tinggi, pelajar mudah untuk mencari dalam aplikasi yang tersedia ada dalam pautan internet seperti YouTube dan sebagainya. Tahap kebergantungan terhadap tenaga kerja guru semakin berkurang kerana pelajar itu tidak lagi bergantung sepenuhnya dalam pelajaran yang diajar oleh guru, malah terus membuat carian dalam laman sesawang, dan jawapan akan dapat diperolehi dengan segera kerana banyak maklumat boleh dimanfaatkan di dalam laman sesawang yang boleh diakses dengan mudah, terutamanya bagi pelajar universiti dan peringkat menengah. Selain daripada itu, penggunaan bahasa rojak iaitu bahasa campur antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi kebiasaan masyarakat masa kini yang telah diterapkan sejak kecil, yang bermula dari rumah kerana terikut dengan gaya kehidupan pada era globalisasi ini semakin meluas di sekolah-sekolah kerana para pelajar lebih selesa menggunakan bahasa campur sebagai bahasa komunikasi mereka, dan mereka menjadi kurang beretika ketika berbicara dengan guru dan tenaga pengajar. Pada zaman dahulu, pelajar sangatlah beradab ketika menuntut ilmu dan sangat mengagumi bahasa ibunda kita. Tetapi masa kini kita dapat melihat kurangnya adab para pelajar, terutama ketika menjawab soalan yang diwajukan kepada guru mereka. Sebagai contoh, guru kelas anak saya bertanya kepada seorang pelajar sewaktu sesi pelajaran online dijalankan, di manakah ayahnya bekerja? Dia hanya menjawab, di KL. Namun dibetulkan oleh guru tersebut kerana tidak mahu kesalahan yang sama dilakukan oleh pelajar yang lain. Perkara ini terjadi kerana perkataan yang singkat acap kali digunakan setiap hari seperti bahasa SMS anak dan bahasa WeChat, dan penggunaan bahasa ibunda kita semakin pupus pada zaman moden ini. Hai, salam sejahtera. Kita beralih kepada langkah-langkah penyelesaian terhadap isu yang timbul di dalam sistem pendidikan secara digital menurut perspektif etika dan peradaban. Baik, terdapat beberapa langkah yang boleh dijadikan sebagai penentu dan cara mengatasi isu-isu yang timbul, iaitu latihan yang berterusan di dalam bidang teknologi digital. Baik, di dalam mendepani perkembangan dunia tanpa sempadan dan dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, latihan berterusan adalah sangat penting untuk mengukuhkan dan mengasah bakat serta kemahiran di dalam penggunaan atau menggunakan peralatan dan peranti yang disediakan dan yang terdapat di pasaran. Latihan dalam penggunaan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Webex dan sebagainya adalah sesuatu yang perlu disediakan dan diteruskan bukan sahaja di kalangan pelajar itu sendiri, malah di kalangan orang dewasa, khususnya para pendidik, adalah sesuatu yang sangat dituntut dalam generasi ini. Kerana dengan adanya pelbagai kemahiran yang terkini sudah tentunya memberikan banyak manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan sahaja di kalangan pelajar, malah juga di kalangan guru-guru dan sesiapa sahaja yang berkecimpung di dalam penggunaan sistem teknologi pendigitalan. Baik, langkah-langkah yang seterusnya adalah mengadakan
mengadakan kempen kesedaran di kalangan masyarakat. Baik, bagi mengatasi masalah yang timbul daripada sistem pendigitalan di dalam sistem pendidikan adalah tahap kesedaran masyarakat berkenaan betapa pentingnya anjakan ilmu digital sebagai wadah di dalam sistem pendidikan dengan kesediaan dirinya ke arah modernisasi digital. Pihak pemegang taruh dan berkepentingan sebenarnya harus memainkan peranan penting dengan sentiasa bekerja sama dengan pihak kerajaan dan mana-mana agensi lain seperti pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan untuk mewar-warkan berkenaan dengan kepentingan kepakaran penguasaan di dalam sistem teknologi semasa. Kempen bukan sahaja melalui ceramah sebenarnya, malah kempen boleh dilakukan di dalam mana-mana media sosial, mana-mana media cetak atau elektronik dengan mewar-warkan bagaimanakah keperluan dan apakah kepentingan ilmu di dalam sistem di dalam sistem pendigitalan pada masa kini, khususnya di kalangan pelajar. Jadi semua pihak seharusnya sentiasa bersedia di dalam mendepani apa juga bentuk ancaman dari dalam dan luar negara, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan IT ataupun berkaitan dengan teknologi digital. Masyarakat seharusnya menjadikan teladan ancaman virus tersebut sebagai sempadan dalam penguasaan apa juga ilmu bagi mengelakkan kejutan budaya yang memberi impak yang sangat besar terhadap individu, masyarakat dan juga di dalam mana-mana organisasi seperti di dalam sistem sosial, ekonomi dan juga di dalam sistem pendidikan. Baik, langkah-langkah yang seterusnya adalah pemberian peranti secara bersasar dan penambahbaikan jaringan internet serta pemberian kuota internet secara percuma kepada mana-mana individu atau rakyat atau masyarakat yang layak menerima. Baik, akibat daripada keluhan ramai di dalam sistem pendidikan telah mendorong Perdana Menteri pada masa itu yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah melancarkan pemberian peranti percuma kepada pelajar-pelajar golongan B40 bagi melancarkan sistem pembelajaran mereka secara maya. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga harus melaksanakan penambahbaikan semua pencawang supaya bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar juga turut menikmati capaian internet yang lebih baik dan memudahkan perhubungan yang pantas secara dalam talian. Dengan adanya kemudahan ini, maka bolehlah dikategorikan sebagai no left behind di dalam dunia tanpa sempadan. Baik, langkah lain yang boleh menyumbang kepada penyelesaian isu pendigitalan di dalam sistem pendidikan melalui dasar-dasar kerajaan semasa adalah memberikan penyelesaian sekurang-kurangnya mengurangkan jurang digital dan meningkatkan mutu pendidikan secara dalam talian. Baik, pihak kerajaan seharusnya lebih proaktif dan mengambil tanggungjawab dalam menggubal dasar dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik terhadap rakyat supaya setiap rakyat mempunyai kemahiran yang akhirnya boleh memberikan pulangan baik terhadap pembangunan negara. Sebagai contoh, dengan penyediaan kemahiran di dalam pendigitalan,
Di dalam dunia pendidikan, penyedia-penyedia platform dalam negara boleh menjana pendapatan melalui langganan dan sebagainya, dan akhirnya memberikan keselesaan kepada rakyat atau masyarakat atau individu atau mana-mana organisasi yang menceburi bidang tersebut. Di dalam bidang pendidikan, pengetahuan luas di dalam penguasaan ilmu itu adalah sangat signifikan bagi melahirkan dan menerekai dunia alam maya yang lebih canggih. Justru itu peranan kerajaan pada dasarnya bukanlah sekadar melepaskan batuk di tangga, tetapi haruslah lebih ke hadapan, lebih prihatin di dalam meningkatkan kualiti pendidikan secara dalam talian. Oleh yang demikian, langkah-langkah tersebut pasti sedikit sebanyak memberi ruang kepada penyelesaian isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital menurut perspektif etika dan peradaban. Dan kita beralih kepada slide yang seterusnya. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, isu pendidikan dalam masyarakat digital adalah sangat penting untuk dikaji secara mendalam oleh semua pihak bagi memberikan manfaat sewajarnya dan secara tidak langsung dapat memberikan pulangan kepada perkembangan ekonomi negara. Setiap lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang, kaum, bangsa dan agama haruslah mempersiapkan diri ke dunia teknologi tanpa sempadan. Sistem pendidikan juga perlu memainkan peranan yang penting bagi melaksanakan apa jua dasar demi manfaat bersama. Sejak akhir-akhir ini juga, banyak universiti-universiti, sekolah-sekolah awam dan swasta menjalankan pembelajaran secara maya. Justru, kemahiran ICT ini sangat dititik beratkan bukan sahaja di kalangan pelajar, malah di kalangan guru-guru dan pensyarah. Mereka juga haruslah mempunyai kemahiran yang tinggi dalam memberikan dan penyampaian maklumat secara maya seperti penggunaan Zoom Meeting, Webex, Google Meet dan sebagainya. Sekian.